Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وسلك طريقه واستنى بسنته ومن اهتدى بهداه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Terima kasih Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Pertama-tama marilah kita melafaz syukur dan juga tahmid, mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah rahmat kurnia yang kita terima pada setiap waktu, setiap masa. Semoga dengan kita bersyukur itu Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan melimpah ruahkan lagi macam-macam nikmat, rahmat, kasih sayangnya yang kita perlu pada setiap detik dan waktu. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau sekiranya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sebut pasti kami akan tambah lagi kepada kamu dengan bermacam nikmat. Namun kalau kamu kufur terhadap Allah, maka ingatlah azab Allah sangat-sangat pedih dan sangat menyakitkan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu perkara yang sangat dituntut olehnya. Kedua, kita bersyukur tuan-tuan, pada malam ini saya diberi peluang untuk berjumpa dengan tuan-tuan pada kali ini. Dan marilah sama-sama kita syukur kerana kita dapat melangkah kaki untuk solat berjemaah, untuk sama-sama berada di masjid kita ini. Dan ini merupakan satu nikmat yang kita juga perlu kenal. Dan nikmat ini sangat besar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, man tatahhara fi baitihi ila salatin maktubatin fa ajruhu ka ajril hajil muhrim. Sesiapa yang bersuci di rumahnya, mengambil wuduk maksudnya, datang ke masjid untuk menunaikan salat waktu, salat fardu, maka dia diberi ganjaran pahala seperti ganjaran pahala orang yang mengerjakan haji. Jadi tuan-tuan, ini nikmat. Orang yang datang untuk menunaikan solat fardu, tak kira di mana-mana, sama ada di masjid, surau, madrasah,
penting solat fardu, dia diberi ganjaran sama dengan ganjaran orang yang mengerjakan haji. Bayangkan tuan-tuan, setiap kali kita menunaikan salat, apalagi kalau kita boleh melaksanakan salat pada setiap waktu berjemaah. Bayangkan pahala haji tuan-tuan, semua kita tahu Rasulullah menyebut al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illa al-jannah. Haji mabrur, haji yang Allah terima, tidak ada ganjaran selain daripada syurga. Ini bermaksud, boleh kita faham, pada setiap kali kita datang ke masjid, maka ganjarannya adalah syurga. Syurga tak boleh kita bayangkan. Syurga ni Allah Subhanahu Wa Taala beri pada setiap orang. Dia tak berkongsi, dia seorang syurga. Syurga ni seluas langit bumi. Tuan-tuan nak buat apa sebelah langit bumi? Kita duduk atas dunia ni, kita nak tanah 2 ekar pun susah. Surga seluas langit bumi. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, saya nak ajak tuan-tuan bersyukur kerana kita sihat. Sihat, alhamdulillah. Kalau tak sihat, tak boleh datang ke masjid. Sihat adalah satu anugerah, satu nikmat yang kadang-kadang orang terlupa untuk bersyukur. Kerana itulah makanya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul sedang sengaja meletakkan dalam doa kita, dalam doa antara 2 sujud, antara yang kita mohon ialah sihat. Wa'afini wa'fu anni. Begitulah juga setiap pagi apabila kita salat subuh, kita minta sihat. Wa'afini fiman afan. Cuma kadang-kadang kita tak perasan yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya mengatur, menyusun di dalam atau cara ibadat khusus kita itu macam-macam perkara, yang perkara itu besar-besar, dan Allah nak beritahu kita bahawa ini adalah salah satu nikmat, dan nikmat itu semuanya adalah anugerah dan pemberian Allah, bukan hak kita. Kalau hak kita tak perlu minta. Oleh kerana sihat ni hak Allah, maka kita perlu minta, mohon, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wa'afini fiman afai. Dan macam-macam lagi tuan nikmat, dan kalau kita nak bilang satu-satu tak termampu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak bilang nikmat Allah, sudah tentu tak mampu. Dan nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang diberikan Allah ialah nikmatul Islam wal iman. Nikmat Islam ni dengan iman ni tuan-tuan, Allah tidak beri semua kepada hamba-Nya. Dia pilih-pilih. Karena itu kalau kita tengok semua orang di alam dunia ni, orang Islam tak ramai. Tak ramai orang Islam. Dan yang diberi Islam itu, nikmat yang besar itu dipilih di antara yang ramai-ramai. Karena itu tuan-tuan, biar kita rasa kita teruja dengan Allah memilih kita sebagai orang Islam. Jangan sampai setengah orang Islam tu dia tak berasa bernilai dia jadi orang Islam. Tak. Sebenarnya sangat besar. Sebab hidup kita tidak ada gunanya tuan-tuan, walau apapun kita capai di dunia ini, tanpa Islam, tanpa kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah Islam Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba-Nya yang dia nak beri. Tapi sihat Allah beri ramai, dia beri tak ke Islam dan bukan Islam, beri belakang. Begitu juga kaya, kedudukan, pangkat, Allah beri belakang. Orang Islam berberi, orang bukan Islam berberi. Tapi iman Allah Subhanahu Wa Taala hanya beri kepada hamba yang dia pilih sebagai seorang Islam dan seorang mukmin. Tuan-tuan, kerana itu mukaddimah saya nak ajak kita semua supaya kita bersyukur di atas anugerah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita, dan anugerah itu diberi dengan limpah rahmat daripadanya. Tuan-tuan sekalian, hari ini hari Ahad malam. Rasa-rasanya Ahad depan ni kita puasa. Seminggu lagi lah kita akan berpuasa.
Oleh kerana dekat puasa ni, saya nak ajak tuan-tuan nak tengok puasa sikit. Tidak nak ajak puasa, kita bersedia untuk berpuasa. Kita panggil, kita bersedia menyambut Ramadan. Ada orang tak bersedia nak menyambut Ramadan, tapi mari Ramadan dia sambut juga, tapi dia tidak bersedia. Baik, sebelum kedatangan Ramadan ni, saya rasa masa yang sungguh cukup baik. Apa sebenar persediaan kita yang kita boleh buat atau perlu kita lakukan sebelum menjelang Ramadan? Pada malam ni saya nak berkongsi sikit dengan tuan-tuan. Tuan-tuan sekalian, menyambut Ramadan ni, kalau saya boleh bandingkan, ialah seperti orang nak menyambut menantu. Kalau anak kita kahwin, kita nak sambut menantu, macam-macam cerita kita buat. Sebulan nak kenduri tu dah kita sibuk dah. Tapi sebulan nak buat Ramadan, kita tak sibuk apa-apa. Itu beza dia. Begitu juga kalau saya boleh bandingkan orang yang nak menyambut anak pertama. Dia berkahwin, insya-Allah dia anugerahkan oleh Allah, nampak dah nak mengandung, dia nak sambut anak pertama. Dia pergi shopping Park London, pergi cari persediaan untuk menyambut. Itu tidak salah, tak ada masalah. Pergi supermarket lah, cari itu, cari ini, untuk menyambut kedatangan anak pertama. Anak kedua tu tidak sebegitulah. Kesian anak kedua. Anak pertama dapat kelebihan sikit. Tak apalah, macam mana. Baik, persediaan begitu hebat. Tapi kita Ramadan ni kita bersediakan macam tu? Tidak semua orang buat macam tu. Walau bagaimanapun tuan-tuan, biar kita tengok, kita tengok balik bagaimana sambutan Ramadan ini dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabat. Itu contoh kita. Bagaimana mereka menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sebelum kedatangan Ramadan. Dia nak sambut Ramadan ni, dia puasa bulan Syaban. Ni kita boleh tengok, kita puasa tak bulan Syaban? Rasulullah puasa bulan Sa'ban ni, tuan-tuan, ada dua keadaan, ada dua hadis saya tengok. Yang pertama, satu hadis menyebut dia puasa separuh lebih daripada bulan Sa'ban. Yang kedua, hadisnya dia puasa seluruh Sa'ban. Kita alhamdulillah boleh jadi ada orang buat, boleh jadi ramai yang tak buat. Dan kalau nak puasa pun tak boleh dah lah, sebab ni dah lepas dah separuh. Bagi orang tak biasa puasa. Tapi kalau orang biasa puasa, tak ada masalah. Kecuali bagi orang yang nak qada, manalah tahu tertinggal kerana sakit, kerana musafir, kerana uzur dan sebagainya. Kalau tak qada lagi, silakan. Sebab qada ni tak boleh tangguh sampai masuk tahun yang lain. Kalau masuk tahun lain, kena kafarah di samping puasa. Tuan-tuan sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kita sambut Ramadan ni, dianjurkan sangat-sangat supaya taubatun nasuh, taubat nasuha, bertaubat betul-betul. Sebelum datang bulan Ramadan, sebelum kita sambut Ramadan, kita kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala silap salah kita, kelemahan kita, ketelanjuran kita, yang kita tak lakukan apa yang disuruh atau melanggar apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum datang Ramadan, kita taubat dengan Allah, kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun tuan-tuan. Seperti kita nak menanam lah, nak menanam sayur ke, nak menanam kelapa ke. Kalau kita nak bercocok tanam, sebelum kita cocok tanam, kita bersih dulu tempat tu. Begitu juga sebelum kita datang puasa, kita bersihkan diri kita daripada dosa-dosa, kesilapan yang mungkin sedar atau tidak sedar kita telah lakukan sebelum ini. Karena tu tuan-tuan, kita kena bertaubat. Taubat ni semua kita tahu, dia ada 3 syarat. Kalau kita dengan Allah, dan kalau dengan sesama makhluk, tambah satu lagi, 4. Yang pertama ialah tinggal serta-merta apa yang kita buat yang tak baik. Seperti kita berjalan di jalan raya, nampak api merah, break.
emergency brake, tinggal seketar-mutar. Tak boleh kata tinggal besok. Itu tak taubat tu. Dia kena tinggal seketar-mutar, baru taubat. Sebab kita ni tuan-tuan, kita kena berasa kita ni hak Allah. Kita kena yakin kita ni adalah hak Allah, milik dia. Kalau kita milik dia, maka sudah pasti kita kena patuh ke dia. Seperti kita pergi menumpang rumah orang. Kalau kita menumpang rumah orang, kita pergi, kita tidak boleh buat perkara yang tuan rumah tak suka. Kalau kita buat perkara yang dia tak suka, dia halau kita. Kita bayangkan, begitulah kedudukan kita di dalam dunia ini. Dunia ni, kita sendiri adalah hak Allah. Kita tak boleh ada pilihan kita sendiri, kecuali kena ikut Allah SWT. Jadi apabila kita tersilap, kita taubat, dan kita biar ada rasa menyesal. Kalau kita tak buat, kita rasa menyesal yang dia suruh. Kalau kita buat yang dilarang, melakukan apa yang dilarang, biar rasa menyesal sungguh-sungguh, baru taubat. Kalau tinggal tak menyesal, dia tak taubat, tak masuk kategori taubat. Seperti orang kata, saya buat contoh lah ni, orang sakit jantung, tapi kita minta semua kita tidak kena sakit jantung. Ni contoh orang. Orang tu bukan kita lah. Orang sakit jantung, pergi cek doktor. Doktor kata, saya nasihat orang sakit jantung ni jangan isap rokok. Jangan isap rokok. Kita pun patuh pada doktor, tak isap rokok, tapi tak menyesal. Tak menyesal, tinggallah rokok, tapi tak isap rokok, tapi tak ada penyesalan. Tu tak, tidak taubat tu. Kalau jatuh sihat, dia isap balik. Makna tak menyesal. Dia nak menyesal, makna satu kesesalan. Oh Allah, silap aku dulu isap rokok, sehingga jatuh aku jadi complicated. Begitu juga kalau mungkin orang yang biasa mengambil minuman keras, dia memberi kesan kepada jatuh. Umpama, saya buat misal itu, dia rasa apabila dia beritahu oleh doktor, dia rasa satu perkara sangat dia sesali di atas perbuatan dia yang dia mungkin tak tahu dulu, atau tahu pun kerana nak buat, tapi setelah dia mengidap keadaan yang sakit jantung, dia rasa sangat menyesal. Sesalan itu tuan-tuan taubat. Kalau tinggal tak sesal, tidak nama taubat. Yang ketiga ialah berazam tak nak buat lagi pada masa depan. Itu 3 syarat baru kita bertaubat. Jadi kita kena bertaubat tuan-tuan. Ini dosa kita, kesilapan kita dengan Allah. Umpamanya kita tak sembahyang, dulu kita tak salat, sekarang baru kita salat. Ini sebagai contoh. Menyesal sungguh, kenapalah aku tak salat dulu. Dan pada masa depan berazam, aku tak akan tinggal salat. Itu maknanya taubat. Kalau hubungan kita, kesalahan kita dengan orang lain, maka kita kena minta maaf dengan dia, supaya dia memaafi kita. Itu perkara yang pertama, taubat tuan-tuan. Taubat nasuha. Taubat nasuha ni taubat yang tak buat lagi. Tetapi tuan-tuan, kalau sekiranya kita bertaubat sungguh-sungguh, cantik dah taubat, terbuat pula, taubat pula. Ada juga orang kata, itu tanda taubat tak terima. Tak, bukan gitu. Kalau sekiranya kita terlupa melakukan pula perbuatan yang salah tadi, taubat lagi. Lama pula terbuat pula, taubat pula. Dia jangan kita berhenti taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah suka kepada orang bertaubat, sebagaimana dibandingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seorang yang mengembara. Di atas kenderaan dia ada bekalan dia, air di situ, makanan di situ, semua sekali di situ. Apabila dia berhenti pada satu tempat, di bawah satu bayar, di bawah sebuah pokok, apabila dia tertidur, apabila terjaga, unta dia, kuda dia yang mau bekal tadi hilang. Bagaimana tuan-tuan? Kalau kita bawa kereta, tiba-tiba sedar kereta tak ada, situlah semua bagai kita.
tadi mencari seluruh tenaga dia, mencari, akhirnya dia rasa putus asa, balik duduk di bawah pokok tadi dan terlena. Bila terjaga daripada tidur, nampak kuda tadi ada di depan dia. Dia kata, anta abdi wa ana rabbuk. Dia kata, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Dia tersilap cakap. Nak cerita suka sangat apabila dia tiada harapan lagi dengan kenderaan dia tadi, dengan bekalan tadi, tiba-tiba ada di depan. Bagaimana bayangkan tuan-tuan suka, gembiranya. Rasulullah kata, Allah lebih gembira hambanya yang bertaubat daripada seorang hamba yang dapat semula barang yang dia hilang. Kita tuan-tuan bukan hilang sebanyak tu, hilang sikit ya. Kalau dapat jumpa semula rasa lega, Allah suka lagi daripada kita. Itulah kedudukan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tuan-tuan, yang ketiga, sebelum kita menyambut Ramadan ni, yang ketiga, musalahatul jami' wa nisyanul khusumat. Kita kena buat baik dengan semua orang dan lupakan persekitaran. Dengan orang kita kena buat baik belakang. Ada perkara yang kita ada selisih faham dengan orang, kita lupakan. Ni sebelum puasa, sebelum nak nyambut Ramadan. Itu kaedah dia. Tuan-tuan, perkara ni, siapa yang kita selalu bersisih faham? Tentulah bukan orang jauh, orang dekat dengan kita. Suami isteri, itu perkara biasa. Berbeza pendapat, anak beranak, adik beradik, jiran tetangga, dan orang-orang yang selalu kita mempunyai hubung kait dengan kita. Itulah yang berlaku. Bagaimana kita nak sambut puasa? Kita lupakan segala. Kita buat baik dengan semua orang dan lupakan perkara-perkara yang tidak baik dan antara kita dengan orang. Kita nak berpuasa, nak beribadah, kalau hati kita duk marah kepada orang, tak ada guna. Kerana tu tuan-tuan, biar kita tengok perkara ini. Kalau suami dengan isteri, ada mungkin salah silap. Sebelum nak puasa minta maaf. Cuma kalau tak biasa minta maaf, dia minta maaf biasa hari raya. Itu tabiat kita. Kita sekarang ni kita ubah sikit plan kita. Tambah lagi. Bukan minta maaf ketika hari raya, minta maaf sebelum puasa. Abang, saya minta maaf, salah silap. Kita pula suami dia, kalau orang Kelantan dia kata makmu tak habis diri dia tu. Minta maaf dengan isteri, suami minta maaf dengan isteri, dan isteri minta maaf dengan suami, anak-anak minta maaf dengan mak ayah. Kerana nak puasa. Nanti orang kata, buat tabiat ni perkara baru. Tak, bukan perkara baru, perkara lama, cuma kita dilupakan. Jadi apabila kita nak amal ibadat, kita nak masuk dengan bersih. Yang keempat, yang kelimanya ialah kita kena mohon kemaafan daripada ibu bapa kita. Sama ada ibu bapa kita tu masih hidup, kita mohon keampunan, kita mohon minta maaf dengan dia. Kerana tuan-tuan, tak guna kita melakukan amal ibadat kalau kita selisih faham dengan ibu bapa kita. Biar kita bersih betul-betul. Begitu juga kalau sekiranya ibu bapa kita telah meninggal, maka kita memohon keampunan dengan Allah, supaya Allah mengampun kepada ibu bapa kita dan menyayangi kedua ibu bapa kita sebagaimana ibu bapa kita menyayangi kita pada waktu kecil. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa kita. Dan doa lah yang lain-lain pun tak apa. Saya sebut doa ni kan doa ni ramai orang hafal. Rabbighfirli warhamni waliwalidayya warhamhuma
kama rabbayani saghira. Seterusnya tuan-tuan, sebelum datang puasa ni kita kena belajar puasa, fiqhus siyam. Puasa kita tahu dah bagaimana menghadapi puasa dan adab dia. Puasa ni tuan-tuan, ramai di kalangan kita melihat puasa ni dalam bentuk tak makan tak minum. Betul, itu asasnya. Tetapi pakej puasa, saya lebih suka tengok pakej puasa, pakej Ramadan. Ramadan ni pakej dia, siang hari kita tak makan tak minum, kita panggil puasa. Apabila masuk waktu maghrib kita berbuka, tu pakej dia. Kadang-kadang orang tak rasa berbuka puasa tu pakej Ramadan, tu pakej Ramadan. Siang hari kita menahan lapar, dahaga, menahan nafsu daripada hubungan suami isteri. Begitulah juga apabila masuk waktu berbuka, tu pakej dia. Hak solat tu memang dah biasa. Apabila malam sikit lepas isyak sembahyang tarawih, tu pakej dia. Tarawih ni tak ada bulan lain, bulan ni tak ada. Tarawih ni hanya bulan puasa lepas sembahyang isyak. Lepas sembahyang maghrib tak boleh, sebab sembahyang subuh tak boleh. Tapi waktu dia, pakej dia. Kemudian pakej dia lagi, kalau kita nak masuk pakej, ialah baca Quran. Baca Quran adalah pakej Ramadan. Tapi saya perhatikan tak ramai orang ambil kesempatan untuk membaca Quran pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan tak baca Quran, bulan lain lagi tak baca. Cuba kita perhati dalam hidup kita. Terus cakap orang lain, kita sejauh mana kita baca Quran pada bulan-bulan lain. Kalau bulan lain tak baca Quran, maka bulan Ramadan inilah kita baca Quran. Kalau bulan lain kita tak boleh khatam, maka bulan Ramadan lah kita cuba khatam Quran. Kemudian tuan-tuan, begitulah juga pakej Ramadan ni, ialah kita tengok lagi, kita memberi orang buka puasa, memberi orang buka puasa, mengajak orang buka puasa. Itu pakej Ramadan. Seterusnya tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni juga saya kita boleh tengok pakej ni lagi. Pakej Ramadan ni, perkara yang kita boleh buat ialah kita ambil insurans, beli insurans ibadah, at-ta'min 'ala al-ibadah. Dia puasa ni boleh tuan-tuan boleh beli insurans. Sembahyang tak boleh, puasa boleh. Tak payah tuan-tuan pergi ke takaful, tak payah, buat sendiri ya. Iaitu maksudnya ialah kalau kita berpuasa, kita panggil atau beri orang buka puasa. Apabila kita puasa ni tuan-tuan, kita nak puasa kita sempurna 100%. Tetapi mungkin dalam kita puasa ni ada yang mencacatkan puasa kita, tidak sempurna. Seperti kita beli kereta baru lah, kita ambil insurans, bimbang takut-takut dia ada aksiden. Kalau ada aksiden, maka insurans tu akan cover. Begitu juga puasa ni boleh cover dengan cara kita beri orang lain berbuka puasa. Pahala orang tu kita dapat sebanyak mana dia puasa, tetapi pahala dia tak kurang apa-apa. Kerana tu tuan-tuan, kita tengok ada orang bersungguh-sungguh untuk beri orang buka puasa. Saya rasa di Kota Warisan ni ramai pergi Mekah bulan puasa. Kalau kita tengok orang Arab tu berebut-rebut, dia rebut orang nak suruh buka puasa. Sebab apa? Dia nak pahala kita ni. Tapi kita boleh pergi puasa sebab pahala kita tak luar apa-apa, tak susut apa-apa. Kerana tu tuan-tuan, pakej puasa ni antaranya ialah kita beri orang buka puasa. Dan seterusnya pakej Ramadan ni tuan-tuan ialah iktikaf. Iktikaf adalah salah satu daripada pakej Ramadan. Hak ni, iktikaf ni tuan-tuan,
Tak ramai orang buat, tapi ada orang buat. Jadi saya menganjurkan supaya petikatkan, meramaikan, mewawarkan iktikaf 10 terakhir Ramadan. Kerana Rasulullah SAW apabila datang Ramadan, dia iktikaf 10 terakhir Ramadan. Diharapkan pada 10 yang terakhir itu akan berlakunya malam Lailatul Qadar. Kerana itu tuan-tuan, perkara ini sangat penting untuk kita lakukan. Dalam pakej Ramadan ni, yang terakhir saya nak sebut ialah kita, tuan-tuan, dalam pakej Ramadan ni ialah kita puasa perkataan, puasa lisan, puasa mulut, puasa mata dan puasa telinga. Makan minum kita dah puasa, hal-hal lain kita puasa, tapi mulut kita kena puasa, iaitu kita tak boleh bercakap perkara-perkara yang melarakan, hak lara, apalagi perkara-perkara yang buruk. Begitu juga mata kita tak boleh tengok apa-apa yang tak baik di secara. Hal yang sama dengan telinga. Kerana itu, tuan-tuan, perkara seperti ini Rasulullah SAW sebut, rubba saim laisa lahu min siyamihi illa at-ta'ab. Boleh jadi orang puasa, bahagian puasanya tak ada kecuali letih. Apabila mulut dia tak jaga, telinga dia tak jaga, mata dia tak jaga. Tuan-tuan, puasa ni dia cabaran dia besar. Apabila kita tak makan, kita jumpa dengan orang, kita nak bercakap. Apabila bercakap tu, kadang-kadang kita bercakap ni, tuan-tuan, apa yang paling seronok ialah bercakap hal-hal orang lain. Hak tu hak paling lama orang bercakap. Ataupun orang bercakap memuji diri sendiri. Itulah dua perkara. Cuba kita perhati, tuan-tuan. Kerana itu Rasulullah SAW ajar kita supaya kita jangan bercakap hal orang, keburukan orang, dan jangan kita memuji diri sendiri. Dua perkara inilah yang sangat berlaku dalam kehidupan. Kalau kita pergi dengar orang bercakap, apa sebenarnya bercakap? Dia bercakap menceritakan hal orang lain, apalagi keburukan orang lain, ataupun dia memuji diri dia sendiri, nak suruh orang lain tahu. Kedua-dua perkara itu tidak baik dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, itu pakej Ramadan yang saya rasa saya nak berkongsi dengan tuan-tuan. Perkara yang kedua pada malam ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan ialah rukun Islam, 5 perkara. Setiap rukun Islam ini ada tujuan asas, tujuan khusus. Islam ni adalah ubudiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu asas dia. Dan setiap rukun ada tujuan khusus. Baik. Kalau kita tengok rukun Islam pertama, iaitu mengucap 2 kalimah syahadah, tujuan dia ialah kalau orang boleh Islam, dia masuk Islam. Kalau orang dah Islam dah Islam, maka dia memperkukuhkan iman. Kerana Rasulullah SAW sebut, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Hendaklah kamu memperkukuhkan, memperbarui iman kamu dengan menyebut la ilaha illallah. Kerana itu, tuan-tuan, sama ada kita menyedari ataupun sebaliknya, kita dianjurkan oleh Allah dan Rasul, diatur oleh Allah dan Rasul untuk menyebut 2 kalimah syahadah ni banyak sangat, terutama dalam sembahyang. Kita sembahyang 5 waktu ya, tetapi kita mengucap 9 kali. Mengucap 2 kalimah syahadah ni, tuan-tuan, 9 kali saja. Hak tu basic, asas. Setiap orang mesti mengucap 9 kali. Kalau sembahyang 5 waktu, tu beza dia. Oleh kerana dia rukun utama, maka dia lebih banyak. Di mana, tuan-tuan, kita mengucap? Ialah ketika kita membaca tahiyat. Dalam setiap tahiyat
kita akan mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita ada 9 kali tahiyat, maka 9 kali kita mengucap. Kalau orang sembahyang banyak lagi, maka banyak lagi lah dia akan mengucap. Hak tu hak wajib, compulsory di dalam hidup kita. Jadi tujuannya ialah untuk kita memperkukuhkan iman. Itu tujuannya. Dan apabila kita menyebut asyhadu an la ilaha illallah, ia telah memberi satu pengakuan bahawa tidak ada Tuhan yang kita berhak sembah, kita berhak patuh, kita berhak taat, kita berhak menyerahkan diri kita. Dan tidak ada Tuhan yang boleh membuat, tidak ada siapa pun boleh membuat peraturan hidup kita selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud mengucap kita. Kerana tu mengucap ni bukan main, tuan-tuan. Abu Jahal boleh mengucap, Abu Lahab pandai mengucap, tapi dia tak ucap. Sebab dia tahu implikasi. Apabila seseorang itu kata asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Apa makna sembah? Sembah ialah patuh, taat, setia, takut, sayang, gerung, harap. Itu sembah. Karena itu apabila kita kata ibadat, menyembah, sembah ni dia tidak akan berlaku, tidak akan jadi ibadat kecuali dia ada 3. Yang pertama, cinta dan kasih. Yang kedua, harap sungguh-sungguh. Yang ketiga, takut sebenar-benar. Ada 3 perkara inilah baru jadi ibadat. Sama dengan kita salat. Kalau kita salat tak cinta pada Allah, belum ada syarat tu. Kita kena apa ni, hadirkan dalam diri. Kenapa kita salat? Kerana aku cintakan Allah, aku takutkan Allah, aku harap padanya. Apabila berhimpun 3 syarat ini, baru ibadah kita jadi cantik dan sempurna. Cacat syarat ni, ibadah kita belum sempurna. Kerana itulah tuan-tuan, apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maknanya kita memuji Allah dengan sebenar-benar puji. Kenapa kita puji Allah? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang telah memberi segala-galanya kepada kita, dan kita hanya mengharap kepadanya, dan kita hanya takut kepadanya. Karena itu apabila kita sembah Allah, kita cinta saja, tak takut, tak harap, tak jadi ibadat. Harap saja, tak cinta, tak jadi. Cinta, harap, tidak. Takut, tak jadi. Dia kena ada 3 perkara ini, baru ibadah kita jadi sempurna. Itu adalah syarat ibadah kepada Allah. Jadi tuan-tuan, apabila kita mengucap 2 kalimah syahadah, bermakna kita membuat pengakuan bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kasih, kita cinta, kita patuh, kita takut, kita harap. Baru dia, Allah kata, benar-benar kita memahami, menghayati ucapan asyhadu an la ilaha illallah. Karena itu kalau kita boleh, kalau boleh disenaraikan, apabila kita sebut asyhadu an la ilaha illallah, bermakna la khaliqa illallah, tidak ada siapa pun mencipta alam ini selain Allah. La ilaha illallah bermaksud la raziqa illallah, tidak ada yang memberi rezeki kepada semua hamba di dunia ini selain Allah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, bermakna la muhyi wa la mumit illallah, tidak ada yang menghidup dan mematikan makhluk ini selain Allah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, la malika illallah, tidak ada pemilik sebenar kepada alam ini selain Allah.
Apabila kita sebut la ilaha illallah, la musyarri'a illallah, tidak ada yang boleh membuat peraturan hidup manusia selain Allah. Apabila kita sebut la ilaha illallah, tidak ada siapa pun boleh menyelamatkan seseorang itu selain Allah daripada masuk ke neraka dan masuk ke syurga. Itulah maksud sebahagian daripada ucapan kita la ilaha illallah. Dia bukan mudah. Kerana itu Abu Jahal, Abu Lahab bukan tak reti, dia reti. Dia pandai, dia pasal pada kita pun. Tapi kenapa dia tak mahu ucap? Sebabnya implikasi daripada ucapan itu sangat besar dalam hidup. Dia jadi turning point, perubahan keseluruhan. Sayyidina Umar apabila mengucap, jadi orang baru. Orang baru, fail baru. Oleh kerana Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang menjadi penghalang kepada ajaran Islam di zaman Mekah itu, mereka yakin bahawa apabila mereka ucap la ilaha illallah, maka semua sistem hidup yang diwarisi turun-temurun dari datuk dan nenek mereka perlu ditinggalkan, perlu diketepikan, perlu dibuang, dan hanya ambil ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni orang tak mahu. Oh, tradisi ni jangan tuan-tuan. Kita sekarang apa orang tak mahu juga buat tradisi. Bukan mudah nak buat tradisi. Bukan mudah. Kerana itulah kita tengok pertembungan di situ antara ajaran Islam dengan ajaran tradisi lama. Walaupun kadang-kadang apa yang mereka pegang itu mereka pun tidak menasabah. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, kalau ketika kamu susah, kamu minta dengan siapa? Minta dengan Allah. Kalau ketika senang, minta dengan berhala. Itu tradisi mereka. Yang kedua tuan-tuan, kalau kita salat, tujuan salat tujuannya untuk zikrullah. Aqimis salata li zikri. Itu tujuan salat. Kalau tujuan puasa pula ialah untuk mencapai takwa, la'allakum tattaqun. Lain tujuan lain. Kalau pergi zakat, mengeluarkan zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk membersih jiwa dan membersih harta, ibadah. Dan kalau pergi haji, liyashhadu manafi'a lahu, untuk menyaksi nikmat dan manfaat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang yang pergi sana. Jadi tuan-tuan, semua tadi mempunyai tujuan-tujuan tersendiri, tetapi dia bergabung dalam ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, apabila hidup kita ini, kita tengok semaya, mengucap dua kalimah syahadah, ini kata-kata dan i'tikad. Itu cara ibadat. Semaya pula sebagaimana kita tahu, ada rokok, ada qiyam, ada sujud. Itu cara ibadat. Ada cara ibadat makan, tak makan, itu cara ibadat. Makan, buka puasa, cara ibadat. Bersahur, cara ibadat. Qiyamul lail, cara ibadat. Apabila zakat, keluar duit, cara ibadat. Begitu juga pergi haji, di situ ada duit, di situ ada amalan, di situ ada ibadat. Jadi ibadat ni, kalau kita tengok rukun Islam ini melambangkan keseluruhan ibadat yang dilakukan oleh manusia. Karena itu dia kata rukun. Tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tengok seorang itu Islam atau tidak, kita kena tengok dia sembahyang. Nak cam dia ni Islam ke tidak? Kalau kita jumpa dengan orang ramai-ramai, kita tak kenal dia ni Islam tak Islam, kita boleh tengok dia, kita cam orang ni Islam apabila dia solat. Katalah kita pergi ke Thailand lah, muka sama dengan kita tuan-tuan. Pergi ke Filipina ke, muka sama dengan kita, tak kenal Islam ke tidak, tapi apabila dia solat, kenal Islam. Nak nanti puasa lambat, nak nanti pergi buat haji lambat lagi, nak nanti tengok pergi zakat lambat lagi, tapi nak dengar dia mengucap lambat juga bila nak suruh dia mengucap. Tapi apabila kita tengok dia salat, nampak Islam.
Itu bagi kehidupan seseorang. Karena itulah tuan-tuan, kita semua merupakan orang Islam yang perlu melahirkan kehidupan kita ini lahir Islam, melahirkan Islam, iaitulah dengan jaga solat. Kalau negara, dia tengok sistem. Nak tengok negara apa? Negara komunis, tengok sistem. Boleh kita kata, ini negara apa ni? Karena dia sistem komunis. Negara kapitalis, sistem dia. Kita nak tengok negara, tengok sistem. Tengok orang, tengok salat. Tu beza dia. Karena tu tuan-tuan, dalam keadaan apa ni, saya nak, kalau boleh saya berkongsi, dalam sebulan dua ni orang dah sebut hukum hudud. Sebenarnya saya nak betulkan sikit. Betul macam mana? Sebenarnya disebut dalam ramai-ramai itu, dia kata hukum hudud tu sebenarnya tu satu daripada nama besar, iaitulah yang nama sebenarnya surat beranaknya Enakmen Jenayah Syariah 2. Orang selalu keliru tuan-tuan. Apabila sebut hudud, tetapi bukan enakmen hudud, enakmen jenayah syariah 2. Baik, tuan-tuan kata mana hak satu? Satu tak sebut satu. Enakmen jenayah 1985. Hak nama satu tak ada. Tapi hak ni enakmen jenayah syariah 2. Saya nak kembalikan biar betul. Maklumat ni kadang-kadang tuan-tuan tak betul, jadi celaka. Kerajaan Kelantan telah kemukakan benar apa ni, enakmen ni tahun 93. 93 ni tuan-tuan lama dah. Sampai sekarang ni 21 tahun. Tapi duduk gitu, tak buat apa-apa, tak boleh buat apa-apa. Saya nak bawa sikit tuan-tuan. Sebenarnya pelaksanaan syariat Islam, saya sebut di Kelantan ni secara khasnya, telah berlaku lama di segi sejarah. Bila? Iaitu pada masa pemerintahan Sultan Muhammad kedua. Baginda mangkat pada tahun 1886. Syariat Islam telah mula dilaksanakan di Kelantan. Bukan baru saja. Apa yang telah dibuat sekarang ni untuk mengembali itu je. Apa yang telah diamal. Dan dia telah berkembang lebih baik dalam masa pemerintahan Sultan Muhammad ketiga. Semua undang-undang dan guaman mengikut syarat. Masa pemerintahan baginda, sikit sebanyak undang-undang adat masih dibenarkan untuk berjalan, tetapi ia tidak bercanggah dengan syarat. Pelaksanaan syariat Islam sampai ke puncaknya di Kelantan ialah pada masa pemerintahan Sultan Mansur. Baginda memerintah Kelantan bermula pada tahun 1890 sehingga 1900. 10 tahun. Pada masa baginda, syariat Islam berjalan semua sekali, termasuk hukum qisas, hukum hudud, hukum ta'zir. Dan di Kota Baru ditubuh sebuah mahkamah untuk mengendalikan kes-kes kalau ada. Dan hakim yang pertama ialah Said Ali bin Said Muhammad bin Said Yahya. Apabila perjanjian antara Siam dengan Inggeris berlaku
pada tahun 1909, maka berlakulah penyerahan 4 wilayah di Semenanjung Malaysia Utara, Pantai Timur dan Pantai Barat, Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, diserah kepada Inggeris, dan 4 wilayah diambil oleh Siap, iaitu Menara, Petani, Setul dan juga Jalan sampai sekarang. Itulah pembahagiannya, tuan-tuan. Apabila tahun 1909 Inggeris mula masuk ke Kelantan, dan pada ketika itu maka semua undang-undang yang telah dilaksanakan sebelum ini mengikut syariat Islam dibuat. Hanya tinggal undang-undang keluarga, nikah kahwin dan juga hal-hal urusan peribadi seperti sembahyang, puasa, zakat saja. Hal lain-lain tak ada. Undang-undang jenayah tak ada, undang-undang qisas tak ada, undang-undang takzir tak ada, dan undang-undang hudud pun tak ada. Inggeris memerintah masuk secara khusus di Kelantan selama 48 tahun, iaitu dia mula daripada 1909 sampailah 1957. Kita tengok tak sampai 50 tahun, hampir 50 tahun. Dalam hampir 50 tahun tu dia berjaya membuat segala-galanya. Karena itulah, tuan-tuan, umat Islam apabila diperintah oleh Inggeris terumbang-ambing, tak tahu ke mana nak buat, maka ditubuhlah Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan untuk menjaga kepentingan dalam bidang-bidang yang tertentu. Apabila Inggeris kita telah merdeka, kita lupa apa yang telah dibuat oleh tok nenek kita dulu. Dan apabila sebut syariat Islam, orang rasa satu perkara baru, sedangkan benda ni benda asas, fundamental dalam kehidupan kita. Semua semaya. Saya sebut tadi, kalau nak tengok orang itu Islam, tengok semaya. Nampak Islam dia. Kalau nak tengok sebuah negara, tengok sistem perundangan dia. Situ contoh. Kerana tu, tuan-tuan, apa yang telah dibuat oleh Kelantan itu ialah semata-mata untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih pada itu. Dan apabila kita syariat Islam dilaksana, maka itulah tercapainya ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada kaitan dengan itu, tuan-tuan. Bukan sengaja-sengaja nak buat, tak. Dia ada ucapan. Apabila kita mengaku, aku mengaku, bersaksi dengan sungguh-sungguh bahawa tidak ada yang berhak disembah, yang berhak dipatuh, yang berhak dijunjung, yang berhak ditaat, yang berhak menentukan hidup ini selain Allah, maka salah satu ciri utama dalam hidup kita ialah untuk mendaulatkan syariat Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah dan dilaksana sepanjang hayat baginda dan khulafah dan umat Islam semua. Karena itu Rasulullah SAW telah memberitahu, ataupun sahabat menyebut, innama tanqudu ural Islam urwatan awwaluha naqdan al-hukmu wa akhiruha as-salat. Terurainya ikatan Islam satu demi satu ikatan, mula-mula yang terurai, tidak diamal, tidak dilaksana, hukum hakam, dan akhir sekali sembahyang. Kalau orang tak sembahyang tu akhir itu Islam dia. Jadi, tuan-tuan, biar kita umat Islam, biar kita sama-sama memahami bahawa syariat Islam itu adalah merupakan satu kewajipan yang perlu kita laksanakan mengikut kemampuan dan keupayaan kita. Kita buat apa yang kita mampu, kita boleh, supaya kita sembahyang. Kalau kita mampu, kita sembahyang sambil berdiri. Kalau tak mampu, kita duduk. Kalau tak mampu, kita baring. Gitu juga syariat Islam, kita kena buat dalam hidup kita. Ini satu tuntutan, satu kewajipan yang tak boleh ada excuse. Ikut kemampuan.
Tak boleh sikit, tak boleh banyak, buat sikit, mesti buat. Undang-undang syariat Islam ni luas tuan-tuan. Dia berhubung kait dengan keuangan, perniagaan, jenayah dan sebagainya. Karena itulah di segi keuangan kita ada keuangan Islam, ada pilihan sekurang-kurangnya perbankan Islam. Walaupun ada kelemahan sikit sebanyak, tapi itulah ada insurans Islam, takaful, dah ada. Karena itulah perkara ini tuan-tuan merupakan satu tuntutan. Kalau kita tengok dulu-dulu, saya pun masih ingat lagi, kalau sebut bank Islam dulu pada tahun 80 dulu, macam-macam orang bincang. Tapi sekarang ni boleh terima dengan cara yang baik. Sama juga dengan hukum syariat Islam ini, macam-macam orang bagi komen, pandangan dan juga kritikan. Tapi saya yakin dan percaya apabila dilaksanakan nanti, dia ada kebaikan. Tujuan undang-undang ini tuan-tuan ialah untuk mencegah jenayah. Mencegah jenayah. Karena itu dalam istilah kata maqasidus syariah, untuk menjaga tujuan syarak, untuk menjaga agama, untuk menjaga jiwa, untuk menjaga akal, untuk menjaga harta dan untuk menjaga keturunan. Itu undang-undang Islam. Untuk menjaga agama, supaya orang Islam tetap dengan agama dia dan tak keluar pada agama lain. Untuk menjaga akal, kerana itu dilarang makan dan minum yang memabukkan. Untuk menjaga harta, dilarang melakukan jenayah curi, rompak. Untuk menjaga kehormatan jiwa, dilarang untuk melakukan zina dan juga menuduh orang zina. Cuma kadang-kadang saya dengar orang duk syarah maqasidus syariah ni, dia melencong lain pula. Wallahu a'lam, saya pun tak tahu macam mana orang syarah. Jadi itu tujuan syarak mari untuk mengatur susun hidup manusia supaya mereka hidup tenteram. Karena itulah tuan-tuan, ada macam-macam pendapat. Walau bagaimanapun kita orang Islam, kita yakin dan percaya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, biar boleh kita terima supaya kita terima puasa. Puasa semua orang tak komplain, semua orang terima, malah orang suka nak datang puasa, dapat melakukan ibadat yang banyak. Begitu juga melaksanakan syariat adalah melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu tuan-tuan, semua yang kegiatan kita buat merupakan satu ibadat yang menyeluruh dan tidak boleh kita pisah-pisahkan antara satu sama lain. Saya yakin dan percaya tuan-tuan, kalau kita ambil semangat puasa ni, kita sembahyang tuan-tuan, lepas sembahyang nak buat apa? Kita puasa, lepas kita puasa nak buat apa? Sebenarnya solat, zakat, haji ni seperti kita mempersiapkan diri. Bandingnya seperti kita bangun pagi, kita mandi, kita bersih diri, kita pakai cantik, pakai kasut, pakai semua sekali uniform. Sebenarnya nak pergi kerja. Tak ada orang pakai uniform dia pergi tidur. Tak ada, kita buat lagi tu. Pakai baju, semua pakai, semua siap dah. Mana? Pergi tidur. Tak ada, tak betul. Jadi kita ni sebenarnya sembahyang, puasa, zakat, haji ni sebenarnya kita mempersiapkan diri kita untuk pergi kepada yang lebih. Kita nak kerja sebenarnya. Seperti kita mempersiapkan diri, kita taruh, kalau kereta kita taruh minyak, kita servis enjin. Semua sekali nak buat apa? Servis enjin. Takkan kita servis enjin kereta kita pergi servis, taruh minyak, tayar comel, balik simpan. Orang tak buat lagi tu. Dia kena naik kereta, kena pandu kereta tu. Begitu juga kita. Kita sembahyang, kita puasa, kita zakat, kita haji, nak buat apa sebenarnya? Nak pergi standar lagi. Iaitulah kita nak laksanakan kerja-kerja kita dalam hidup kita ni mengikut syariat Allah, baru capai. Karena itulah Rasulullah kata, ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum. Orang
paling Allah suka, Allah kasih orang yang paling memberi manfaat pada orang lain. Itu yang kerja kita tu. Kalau kita sembahyang comel, zakat semua sekali, tak buat kebaikan, tak apa lagi. Nampak? Jadi ahabun nas, kita nak jadi orang yang paling Allah kasih ialah orang yang paling memberi manfaat kepada seluruh orang, dan amalan yang paling baik ialah surur turkhiluhu ala muslim. Kita beri kegembiraan kepada setiap orang Islam. Au taqdi anhu dainan, kalau kita boleh laksai hutang dia, lagi bagus. Ataupun kalau dia lapar, kita berikan dia makan. Karena tu Rasulullah kata, andai kata saya boleh menyelesaikan satu masalah sahabat saya, seorang Muslim, lebih baik daripada saya iktikaf sebulan di masjid. Tengok tuan-tuan. Karena tu apabila kita dah semua setia dengan tenaganya tadi, dengan kekuatan, dengan bersih jiwa sekali, kita nak melaksanakan kehidupan kita, memberi khidmat kita kepada masyarakat menurut Islam. Kerana hanya amalan ikut Islam sahaja diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mana-mana amalan yang tidak ikut Islam, Allah tidak akan terima. Tentu sekalian, saya setakat itulah pada malam ini. Maaf kerana ambil masa agak banyak sikit. Dan apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ada salah silap, kelemahan itu daripada saya lah. Dan saya sekali lagi ucap terima kasih kepada tuan-tuan, khasnya ahli-ahli jawatan kuasa, imam kita, nazir kita, yang telah beri peluang pada saya untuk berkongsi pada malam ini untuk menyambut Ramadan Karim. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.